Selamat pagi dan salam hormat Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 26 November bersama saya Vanessa Mering. Pembangunan Pusat Khidmat Mulu akan mengubah lanskap pembangunan daerah kecil Mulu ke arah yang lebih maju dan moden selain membuka pelbagai peluang ekonomi untuk penduduk setempat di 13 buah kampung dan rumah panjang di kawasan terbabit. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberitahu pembangunan pusat berkenaan akan membawa perubahan besar sekiranya ia ditadbir dengan baik dan selaras sebagai sebuah daerah kecil. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari memaklumkan kerajaan akan membangunkan kawasan Mulu dan Baram dengan perhubungan jalan raya yang baik yang akan menghubungkan Miri ke Marudi, seterusnya ke Long Terawan dan Long Iman di Mulu. Jelasnya apabila jalan raya tersebut siap nanti, jarak perjalanan dari Miri ke Mulu akan mengambil masa hanya 1 jam 40 minit yang akan membantu melonjakkan perkembangan ekonomi dan pendapatan penduduk luar bandar. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Pusat Khidmat Mulu di Mulu. Pusat Khidmat Mulu tersebut akan merangkumi Pusat Daerah Kecil Mulu, Pusat Transformasi Luar Bandar RTC, Taman Selera, Dewan Masyarakat, Kedai Kecil dan Padang Sukan. Pada majlis tersebut, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari turut memberi jaminan penyandang bagi Dewan Undangan Negeri Mulu, Datuk Gerawat Gala, akan mempertahankan kerusi itu pada pilihan raya negeri akan datang. Bandar Simanggang diharap dapat menjadi sebuah bandar hijau selari dengan kempen penghijauan Sarawak yang sedang dilaksana ketika ini. Justru Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Harden Hollis meminta semua pihak mengambil bahagian untuk terlibat dengan penanaman pokok di kawasan masing-masing. Semasa perasmian program The Letour de Restoration atau Sarawak Greening Campaign bahagian Sri Aman di Simanggang, Datuk Francis memberitahu penanaman pokok dari spesies yang berkualiti seperti pokok belian bukan sahaja dapat menyumbang kepada kelestarian alam sekitar, malah dapat menyediakan ruang kepada generasi muda mengenali spesies kayu yang menjadi warisan alam semula jadi di Sarawak. Tambahnya, rakyat Sarawak bertuah kerana perancangan pembangunan negeri tidak mengetepikan penjagaan alam sekitar dengan mengekalkan kawasan liputan hutan yang luas. Sementara itu, Pengarah Jabatan Hutan Sarawak, Datuk Hamdan Muhammad memaklumkan Sarawak ketika ini sedang mendahului program penghijauan Malaysia yang menyasarkan 100 juta pokok ditanam di seluruh negara dalam tempoh 5 tahun bermula tahun ini. Jelasnya, Sarawak menyasarkan 35 juta pokok ditanam dalam tempoh tersebut dan pada tahun ini sebanyak 10.18 juta pokok telah ditanam berbanding 10.4 juta pokok pada tahun lepas. Berdasarkan perkembangan tersebut, Sarawak diyakini dapat mencapai sasaran yang telah diketepikan dalam kempen tersebut. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak telah merangka strategi dan berada pada tahap kesiapsiagaan yang tinggi bagi menghadapi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN ke-12 tidak lama lagi. Ketua Cawangan Pusat Gerakan Operasi Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JBPM Negeri Azizah Salim memberitahu strategi tersebut dirangka bagi memastikan kelancaran proses pilihan raya kali ini yang berbeza dari sebelumnya dengan pelaksanaan prosedur operasi standard pencegahan COVID-19. Azizah menjelaskan JBPM Sarawak mempunyai kekuatan anggota yang mencukupi selain dibantu oleh pasukan bomba bantuan, bomba sukarela dan bomba komuniti dengan kemudahan logistik bagi membantu tugas kebombaan dan kecemasan di 3,600 pusat mengundi di seluruh negeri. Azizah berkata demikian semasa bual bicara Sarawak di Hati bersama Sarawak FM di Konti Sarawak FM RTM Kuching. Tambahnya lagi, JBPM Sarawak juga akan melatih kontraktor yang dilantik Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam melaksanakan kerja-kerja sanitasi di pusat-pusat pengundian selain mengaktifkan bilik gerakan negeri 2 hari sebelum hari penamaan calon sehingga 2 hari selepas penjumlahan undi. Ujarnya, selain daripada menghadapi pilihan raya, JBPM juga terpaksa bersedia dengan kemungkinan banjir berlaku rentetan peralihan monsun timur laut yang dijangka bermula bulan ini sehingga awal Januari tahun depan.
tidak terhenti di Pekan Kapit. Namun pembangunan yang sedang giat dilaksana turut dinikmati penduduk di kawasan Baleh. Lebih-lebih lagi dengan siapnya Jambatan Batang Baleh, Jambatan Sungai Banyau dan Jambatan Nanga Mujong. Kita ikuti laporan wartawan Madalina Jawai Steven. Pembinaan Jambatan Batang Baleh, Jambatan Sungai Banyau dan Sungai Mujang dengan kos RM123 juta memberi banyak manfaat kepada penduduk sekitar. Umpama nadi kepada penduduk di sini, pembinaan 3 jambatan itu sekaligus memudahkan pergerakan serta mengurangkan kos perjalanan ke Pekan Kapit. Sebab bertentian minyak ni, minyak setuak kena ada ke rumah dia, kena turun, kena ada nama 4-5 tong beli kami kode. Dia tu ada dia belanja dia. Bisa dia penuh beli dia minyak motornya tak setuang cukup kena dia. Lebih-lebih lagi bakal kami berjalan yang menua kami kian hari kaca kapian. Tek nada jembatan, nada jalan itu ngagai rumah panjai kami. Encik perlu saya kami cuba. Ate dia melekat dia tahu malam lagi datai. Beberapa projek infrastruktur juga giat dilaksana seperti jalan akses ke empangan Baleh dari Jambatan Nanga Mujong sepanjang 73 km yang menelan kos RM1.2 bilion. Hydro Dam dan sudah digagak orang Baleh Dam kau kita. Jadi di menua Bukit Mabuang dan digagak kuras distrik Bukit Mabuang, lalu bisik Dio, bisik Kunsil, bisik orang kerja-kerja apa office. Untuk cukup menguas kati kami dia, nya pejabat daerah ke Mabuang, dia kah ada ba sungai Tuno. Jadi nak mungkin dia bisik orangnya buat tu nara perujiak kayak bab waktu itu. Jadi pemansam bukai mina jalan itu aja sampai jembatan di Merirai. Nantinya sudah semua uli ada tiba rumah kemudian. Juga terdapat projek di bawah rancangan Malaysia ke-12 akan dilaksana. Antaranya Jalan Raya Sepanggil Tunoh, Jalan Raya Rumah Nyamuk dan Sungai Kain. Menerusi pelbagai pembangunan seperti projek empangan hidroelektrik Baleh, penduduk di situ juga yakin lebih banyak peluang ekonomi bakal dinikmati. Kan agak pegang ikan melepok di pala tekatnya. Awak ke kami boleh nupi ikan nama semua dia jual. Aku bisa di sibunya bisa medak namanya orang ke nyambut ikannya. Selain itu, penubuhan Upper Rajang Development Agency juga menjadi sebahagian pemangkin utama pembangunan berorientasikan keperluan rakyat khasnya di kawasan tengah negeri Sarawak. Kesinambungan pembangunan yang telah dirancang, yang sedang diusahakan perlu diteruskan di kawasan ini kerana itulah harapan penduduk setempat di sini. Madalina Jawai Steven, Berita RTM. Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan MTEK Sarawak sentiasa menyokong hasrat agensi, jabatan dan badan bukan kerajaan NGO berkaitan seni dan budaya dalam melaksanakan program berkaitan seni budaya di negeri ini. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, program berkonsepkan nilai-nilai murni dan budi bahasa juga perlu disemarakkan selari dengan dasar kebudayaan negara Daken. Menerusi teks ucapannya, beliau yang diwakili oleh Timbalan Setiausaha Tetap MTEK, Salmah Jobli, memaklumkan ia penting untuk memastikan salsiah dan jati diri para penggiat seni seiring dengan pembangunan seni budaya. Beliau menyatakan demikian pada Majlis Perasmian Budaya Kita Sarawak Kusayang 2021 di Kuching. Program sehari itu anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara bersama Majlis Seni Sarawak dan agensi media tempatan dihadiri 40
25 penggiat seni bertujuan berkongsi ilmu dan pemahaman nilai-nilai budaya dan penghasilan seni. Selain itu, ia juga bagi membuka ruang kepada penggiat seni untuk berkongsi idea dan menjalankan program kesenian. Sementara itu, pada majlis itu turut disampaikan sumbangan bakul makanan kepada 19 penggiat seni di Sarawak yang terkesan akibat pandemik COVID-19 selain pelancaran lagu kempen nilai-nilai murni berjudul Seni untuk Semua. Sekian berita pagi Sarawak, sehingga berjumpa lagi dan saudara jangan lupa patuhi SOP, ingat lindung diri, lindung keluarga. Saya Vanessa Mering, salam hormat.